Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab yang ke-278, babun nahyi 'anil manni bil 'atiyati wa nahwiha. Bab larangan mengungkit pemberian dan sebagainya. Kita beri benda kepada orang, kita ada ungkit, maka Nabi kita larang, Allah Ta'ala larang. Ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang berkaitan. Yang pertama, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala petik ayat Quran ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membatalkan pahala amalan sedekahmu dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti perasaan si penerima. Jadi bila kita beri pada benda kepada orang, jangan ungkit lagi. Oh, dia tu senang sebab saya tu, dia tu tak kenal budi tu, dulu susah, saya tolong dia jadi senang. Jadi ini semua dipanggil mengungkit pemberian. Surah Al-Baqarah ayat 264. Ayat yang kedua, alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adza lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang membelanjakan harta benda mereka pada jalan Allah, lepas dia bagi sedekah, dia bagi derma, kemudian mereka tidak ikuti apa yang mereka belanjakan itu dengan mengungkit-ungkit pemberian itu, dan tidak juga menyakiti perasaan si penerima, menasaya mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Jadi ayat Quran ini dua perkara, dua ayat ni yang berkaitan, iaitulah larangan daripada mengungkit. Dia kadang-kadang pahala kita buat 20 tahun yang lepas, 20 tahun yang lalu kita bagi tajaan seorang pelajar ni pergi belajar, contohnya dia pergi belajar, habis universiti boleh kerja, balik kampung, tiba-tiba kita tengok dia senang, kita ungkit. Budak tu pakai hangit dulu tu, saya lah tu bagi duit tu, dia boleh masuk you, boleh jaga kerja. Jadi 20 tahun pahala duk tunggu, akhirnya hilang sebab mengungkit. Jadi kalau kita beri benda kepada orang, jangan sekali-kali mengungkit dan jangan cuba mencari masalah. Ayat ini dalam surah Al-Baqarah 262. Kita masuk kepada hadis yang berkaitan, iaitulah hadis dalam kitab asal dia, hadis yang ke-1588. Dalam kitab terjemahan ni 1590. Ada lagi sikit lah, masa tahqiq kitab tu ada sedikit perbezaan. Wa an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim walahum azabun alim. Qal faqara'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalatha mirar. Wa qala Abu Dzarrin khabu wa khasiru. Man hum ya Rasulullah? Qal al musbilu wal mannanu wal munfiqu sil'atahu bil halifil kadhibi. Rawahu Muslim. Wa fi riwayatin lah al musbilu izarahu. Maksud dia, daripada Abu Dzar, tanda nama dia Jundub bin Junadah. Abu Dzar radhiyallahu anhu, nama dia Jundub bin Junadah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 golongan yang Allah tidak akan bercakap dengan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan melihat mereka dengan melihat keredaan, dan tidak akan membersihkan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Bila Nabi kita ulang benda ni sebanyak 3 kali, ulang orang ni 3 kali, kemudian katanya
Kata Abu Zar kata apa? Khabu wa khasiru. Khabu wa khasiru, mereka sangat kecewa dan sangat rugi. Siapakah mereka itu wahai Rasulullah? Siapa orang itu? Abu Zar nak kenal. Baginda bersabda, al-musbilu izarahu, iaitulah orang yang melabuhkan pakaiannya kerana kesombongan. Dia melabuh pakaian, dia sombong. Dia ni nak nunjuk pada orang dia tu baju hebat macam maka dilabuhkan pakaian. Ada yang ulama menafsirkan sombong, labuhkan pakaian kerana sombong. Yang kedua, orang yang mengungkit pemberian. Ni bab kita duduk sini, bab al-mannan, orang yang mengungkit pemberian dan orang yang menjual barangannya dengan sumpahan yang dusta. Sumpah nak jual barang ni RM200, sumpah wallahi saya beli dah 107, 108. Tak ada sumpah. Cakap dengan dia, saya nak jual RM200, awak nak sila ambil, tak nak tinggalkan. Sumpah apa nak jual barang dengan nama Tuhan? Tak payah. Hadis ni riwayat Muslim. Dan daripada riwayat beliau juga, orang yang melabuhkan pakaiannya, artinya yang melabuhkan pakaiannya melebihi paras 2 buku lali kerana takbur. Jadi tafsir Nawawi kata, al-musbilu izarahu wa thawbahu asfala minal ka'baini lil khuyala. Jadi lebih pada 2 buku lali kerana sombong. Jadi ada juga hadis yang tak sebut sombong, dia sebut ma asfala minal ka'bain fa huwa finnar. Pakaian yang turun lebih daripada 2 buku lali bagi orang lelaki. Orang perempuan tak apa, labuh lebih sejengkal pun tak apa. Siapa dia lebih 2 buku lali, maka dia ambillah pakaian dari tempatnya dalam neraka. Jadi di sini dibahas oleh ulama, dalam kitab kita ni memilih pandangan yang mengatakan labuh kerana sombong. Ada setengah kata labuh ya, kena dah. Jadi sebaiknya kita sebagai seorang yang dengar hadis ni, elakkanlah daripada seluar kita, jubah kita lebih daripada buku lali. Kita kerak setakat buku lali ya, jangan lebih. Dia kata saya tak sombong, tapi ada hadis yang tak sebut sombong. Jadi khilaf ulama di situ. Walaupun ramai yang mengatakan sombong, tapi ada juga yang mengatakan asalkan 2 buku lali turun, maka dia masuk dalam zon daerah yang berbahaya. Jadi kita selamatkan diri kita daripada masuk di tempat-tempat yang bahaya seperti itu. Pengajaran hadis yang pertama, haramnya mengungkit-ungkit pemberian kerana ia menyakitkan dan menghina orang yang menerima pemberian, dan ia juga akan merosakkan konsep dan tujuan sedekah. Jadi kita sedekah tak payahlah. Pasal itulah hari ni kadang-kadang kita ni over sangat. Bila nak beri bantuan kepada orang miskin kak, suruh orang sengih suka nak ambil gambar masuk surat khabar. Kenapa? Dia pun malu juga. Lainlah kalau kita bagi RM2,000, ni bagi RM20-30 nak suruh sengih ambil gambar dah. Jadi orang kata-kata tak mengapa. Tak, jual muka dengan bantuan yang begitu sedikit. Itu masalah kita hari ni, suka sangat nak tunjukkan benda-benda macam tadi. Yang kedua, haramnya melabuhkan pakaian dengan tujuan bermegah dan sombong. Adapun melabuhkan pakaian bukan tujuan sebut, maka ia adalah makruh mengikut pandangan sebahagian ulama, kerana ia menyerupai lagak orang-orang yang sombong. Jadi ada yang kata makruh, ada yang kata haram. Itu masalah kita. Jadi ana memilih pandangan yang ambil tengah-tengah. Kita kata sebaiknya kita janganlah lebih pakaian kita daripada buku lali. Pilih itu. Orang kata darak pula ni, seluar sikap. Hok pakai seluar pendek pun ramai, apa yang daraknya? Itu pelik kita ni. Pakai seluar sakat lutut tak apa, pakai seluar sakat buku lali tak boleh. Ini semua ni ajaran orang putih memesongkan kepahaman kita. Yang pentingnya dia boleh canggah hadis, selamat. Bagi orang kafir. Jadi kita berhati-hatilah, kecuali terpaksa. Tapi siapa nak paksa kita? Yang ketiga, haram bersumpah palsu untuk melariskan suatu barangan jualan, bahkan ia menghilangkan berkat. Itu bab kita, larangan daripada mengungkit. Maka tanda di situ para jemaah sekalian, bahawa mengungkit ini satu benda yang cukup berat, sebab pahala kita akan hilang setelah beberapa tahun kita menyimpan pahala tersebut. Bila ungkit, habis, gugur. Masuk kepada bab yang seterusnya, bab yang ke-279,
babun nahyi anil iftikhari wal baghi. Bab larangan bermegah dan menindas. Jangan duk megah, jangan duk cuba duk tindas orang. Sebab kita nak tindas ni senang ya, nak nindas orang. Tapi kita kena tahu orang yang kena tindas tu bukannya duduk saja, bukannya duduk free, mereka juga akan bertindak. Paling tidak dia mengadu kepada Allah Azza wa Jalla, maka kita duduk dalam keadaan bahaya, kerana da'watul mazlum mustajab. Doa orang yang dizalimi mustajab. Jadi jangan berani lawan orang dizalim. Dalam bab ini Al-Imam An-Nawawi telah memetik ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan. Yang pertama sekali, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Maka janganlah kamu membersihkan, memuji diri kamu, dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. Kita jangan duk bersih diri kita selalu. Saya ni orang hebat, saya ni orang kemah, saya ni orang warak. Tak payah, Allah Ta'ala tahu apa yang kita buat. Kita buat tak tahu, tapi Tuhan tahu. Jadi jangan menunjukkan kita ni seorang yang warak, seorang yang hebat. Kita nak tunjukkan siapa? Tunjukkan manusia boleh, tapi hakikat sebenar kita, Allah SWT huwa a'lamu bimanittaqa. Jadi tak usah tunjuk. Jangan kata kita ni hebat, kita ni warak. Sama juga hari ni kita tengok anak-anak murid ni kadang-kadang melampau. Bila boleh tak syekh seorang ke dia tu kak, nyo jaja pelik-pelik. Al-Imam Al-Arif Billah Al-Qutbur Rabbani, beri gelaran tok wali besar-besar, gelaran kepada syekh dia. Sedangkan orang kenal tak syekh dia, sekali makan 3 pinggir tak ikut lagi tambah. Nah, jadi anak murid ni ta'assub sangat, jadi menyebabkan merusakkan kredibiliti seorang guru dengan sebab murid-murid yang ta'assub. Letak gelaran lebih-lebih, tapi bendanya tak ada sampai peringkat begitu semua nah. Jadi jangan, kita sendiri pun jangan duduk puji kita, saya ni seorang tok syekh besar ni, saya ni orang alim sini, orang hebat, orang lain tu lekeh belaka. Ini Tuhan kata la tuzakku anfusakum. Mu jangan duduk bersih diri kamu, Allah Taala tahu siapa kita. Ini kita sendiri, kita sendiri pun tahu kita. Karena itulah hari ni bila satu fenomena orang pakat duk cium tangan tok guru ni, kita rasa susah hati. Sebab Imam Nawawi kata dibenarkan cium tangan tu orang alim ulama yang hebat-hebat, yang warak. Ni kita cium belaka ni, tak kira siapa, jumpa selebriti pun cium, jumpa orang ni pun cium, kira jadi budaya dah. Pakcik duk mana pun kira asalkan salah agak cium tangan belaka. Jadi kita kena tengoklah suasana budaya-budaya macam ni perlu diperhatikan. Jadi Allah larang kita fala tuzakku anfusakum, jangan kamu puji diri kamu sendiri sebab Tuhan tahu siapa kita. Surah An-Najm ayat 32. Ayat yang kedua, innamas sabilu 'alal ladzina yazlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum 'adzabun alim. Sesungguhnya dosa itu ke atas orang-orang yang menzalimi manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak, mereka itu mendapat azab yang pedih. Surah Asy-Syura ayat 42. Jadi ayat yang kedua ni larangan daripada al-baghi, menindas. Ayat yang pertama tadi larangan daripada iftikhar, duk bangga diri. Jadi dua-dua tu larang belaka. Maka kita elakkanlah diri kita, jangan duduk buat dua perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Hadis yang berkaitan dalam kitab asal, hadis 1589, dalam kitab terjemahan 1591. An Iyad bin Himar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala awha ilayya an tawada'u hatta la yabghi ahadun ala ahadin wa la yafkhar ahadun ala ahadin, rawahu Muslim. Qala ahlul lughah at-baghyu at-ta'addi wal istitalah. Maksud dianya daripada Iyad bin Himar, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Taala berfirman kepadaku. Jadi Allah Taala firman kepada Nabi, wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kamu semua saling merendah diri, sehingga tidak ada seorang pun yang akan menindas orang lain dan tidak ada seorang pun yang akan bermegah ke atas orang lain. Jadi masing-masing kita ni tawaduk. Apa nak tawaduk?
kita merendah diri kepada orang lain, lebih lagi kita merendah diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ini hadis ini riwayat Imam Muslim. Kata Imam Nawawi, berkata ahli bahasa, menindas artinya menzalimi dan memaksakannya. Apa makna iftikhar? Iftikhar iaitulah manusia ni puji diri sendiri, yamdah nafsahu. Dia berbangga dengan nikmat Allah Taala beri. Oh, saya ni hebat. Dalam kapal ni tak ada dah orang boleh lawan saya ni. Ahli kopraknya dengan segala kejayaannya, dengan segala kehebatannya. Jangan. Sebab bila orang kita bangga diri, bermakna kita akan merendahkan orang lain. Adapun at-tahaddus bi ni'matillah, sekadar kita bercakap tentang nikmat Allah Taala beri kepada kita, ma'at tawadhu', dengan kita bertawadhu', itu tidak salah. Contohnya kita dapat nikmat banyak lah. Projek kita boleh 2-3 juta. Kita bawa pergi ke Pondok Sungai Raya ni, nampak banyak bangunan duk buat. Nah, kata ustaz, ambillah 100,000, nak siap perpustakaan kita. Alhamdulillah, Allah Ta'ala beri kepada saya projek yang kita buat tu berjaya. Tidak jadi masalah. Bukan nak bangga, nak beritahu bahawa kita dapat nikmat yang besar, kita juga nikmat tu kita sumbang ke jalan yang diridai oleh Allah Azza wa Jalla, itu boleh. Tapi kalau duduk kedai kopi asyik duduk cegak pinggir, kawan tak ada orang lawan kawasan ini, tak, kawan semacam ni, saya ni hebat benar tu. Jadi itu dia panggil sombong, itu dilarang. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Nikmat Tuhan beri kita cerita, tapi cerita di atas dasar kesyukuran. Jangan duk cerita saja, cerita dengan benda. Contohnya kita dapat nikmat banyak. Satu masjid ni kita panggil orang pergi rumah kita makan. Mari belakang saya jemput rumah saya. Alhamdulillah, syukur. Projek saya baru dapat pula hari ni. Alhamdulillah, doa. Jadi tak ada masalah. Tapi jangan duduk bangga. Buat tangan holor, cerita sikit tidak jadi masalah. Itu bukan mengungkit. Nabi SAW pernah bersabda, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhra. Nabi kata, aku ni penghulu segala anak Adam pada hari kiamat, tapi aku tidak sombong dan tidak berbangga-bangga dengan jawatan yang Allah Ta'ala beri kepadaku. Jadi kita hari ni jangan duk bangga lah. Jawatan yang kita ada tidak jadi masalah, tapi berbangga itu yang jadi masalah. Berbangga itu jadi masalah. Maka itu larangan daripada Allah Azza wa Jalla, perintahkan supaya kita bertawadhu'. Apa makna tawadhu'? Biarlah kita merendah diri, kita bersifat dengan sifat tawadhu'. Pengajaran hadis, apa yang kita dapat daripada hadis ini, kita mestilah saling merendah diri dan bukannya menunjukkan keegoan. Jangan duk ego, tunjuk kita besar, tunjuk kita hebat, jangan. Tawadhu', ada masalah. Jadi di antara tawadhu' kita, apa dia? Jangan duk menyombong. Oh, saya ni orang besar ni. Kalau saya mari kak, kena siap parking, kena siap. Tempat duduk kita orang hapas jadah siap dah. Tak boleh orang duduk. Alah, itu dia panggil sombong. Ada kesombongan di situ. Jadi kita mari pergi. Yang kedua, haramnya menindas dan bermegah-megah dengan ilmu. Sama ada kita ni bermegah dengan ilmu. Hari ni, Masya Allah, tabarakallah, kalau kita tengok cara orang bercakap, sukar untuk kita nak terima. Ustaz dia, oh tapi bangga lah, hebat. Oh saya lah yang ada ilmu yang muktabar sekarang ni. Tu hodok ngaji kitab-kitab di universiti tu tak jadi apa belaka tu. Jadi orang tanya dia, Tuan Syekh ni ngaji mana siapa hebat gitu mau ni? Saya tak ada ngaji pondok ya. Memang tak ada sijil sungguh. Tapi duduk perli apa ke orang ya? Kalau kita dah tak ada, tak usah duduk perli orang. Kalau kita ada, kita perli, orang panggil setarah. Ni benda bagai kita tak ada, lepas tu kita duduk perli orang. Jadi ini semua dia panggil cara nak menarik minat, nak menarik murid-murid kita supaya jangan pergi kepada orang lain. Seolah-olah dunia ni, agama ni, ilmu ni duduk pada kita je. Orang lain semuanya tak betul belaka. Maka inilah panggil cara kesombongan manusia bermegah dengan benda yang dia tidak ada. Pangkat sama juga, harta benda sama, keturunan dan sebagainya, itu semua dia kira bermegah-megah dengan perkara yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan kita duduk lawak, duduk apa ni, duduk buat benda yang dilarang oleh Allah, termasuklah semua perkara yang disebut tadi. Hadis yang seterusnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza qala ar-rajulu halakan nasu fahuwa ahlakuhum, rawahu Muslim. Fahuwa ahlakuhum.
Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila seorang lelaki berkata semua orang dah rusak, maka dialah yang paling rusak. Jadi kalau kita duk tengok orang ramai ni tak pakai hijab belakang tu, dia seorang ya, hak alim, hak waraknya, maka dia kira orang ni orang yang paling rusak. Fahuwa ahlakuhum, yang paling rusak. Ada juga riwayat kata fahuwa binasbiha, fahuwa ahlakahum, maka dialah yang merusakkan orang itu, sebab dia menjatuhkan hukuman sedemikian. Jadi benda ni memang terjadi di zaman kita ini. Sebahagian daripada kita bila tengok benda-benda yang kita tak suka, maka kita akan bercakap di atas gaya bersimpati. Allahu Akbar, kesian kau orang tu, apa dia kesian tu, itulah dia tu, padahal dia nak mengumpat, cara nak mengumpat tapi mengguna pendekatan kesian belas. Kalau dah kesian, pergi jempalah dia tu, nasihat dengan dia. Kenapa pula duduk main cakap di kedai kopi yang tak sampai ke dia? Jadi kalau kita betul-betul kasihan kepada kawan kita, keluarga kita, siapa yang kita sayangi, tak payah kita duduk cakap di belakang, SMS atas. Assalamualaikum, boleh kita jumpa sekejap? Boleh, mari. Kalau tak, saya tak ada masa, tak apalah, bincang dalam ni boleh, dalam SMS ni boleh. Jadi cakap, tulis itu apa nak kata. Tapi kalau kita duduk cakap di luar, tak sampai ke dia. Hak sapanya apa dia? Pahala sampai ke dia. Pahala sampai ke dia, sebab kita duduk mengumpat dia, kita duduk mengumpat dia. Jadi hari ni ada masalah besar. Apabila manusia ni buat satu benda yang boleh menyebabkan orang jadi umpat kepada kita, maka kita cuba mengelakkan benda tu. Tapi kalau benda yang kita buat tu benar, tapi orang nak cerca juga kita, maka itu kita mengatakan kita sabarlah, kita mengharapkan pahala daripada Allah Azza wa Jalla. Tapi sebolehnya kita jangan buat benda pelik, benda ajaib. Macam katanya dua orang sahabat ulama yang besar, seorang yang buta, seorang mata dia rabun, mata dia tak apa nampak sikit-sikit lah, orang yang rabun. Jadi bila dia berjalan dua ni, dia nak pergi masjid berjalan dua orang ni, dia kata gini, aku pergi jalan ni, mau pergi jalan satu lagi. Takut orang kata apa dia, hak rabun, heret hak buta. Jadi sama-sama tak jumpa jalan belakang dua tu. Jadi orang buta dia tahu jalan. Kalau jalan ni biasa, tak ada masalah, dia boleh pergi. Cuma jangan letak jalan lain. Jadi kata di kawan dia, Syekh ni, dua orang Syekh. Dia kata tak apa, kalau orang mengupak kita boleh pahala. Orang mengupak kita boleh pahala. Jadi kata Syekh, tidak. Kita tak mahu kita ni menjadi bahan umpatan yang menyebabkan orang berdosa kerana kita. Menyebabkan orang berdosa kerana kita, maka pada ketika marilah kita pergi jalan lain, aku pergi jalan lain, supaya orang tak mengupak kita. Jadi kalau orang tengok aku tak nampak mata, orang tolong tarik pergi masjid. Orang tengok mumpun nampak tergagal-gagal cari jalan, dia tolong tunjuk jalan. Jadi selamat kita, selamat orang lain daripada mengumpak kita, kita juga selamat daripada menjadi fitnah kepada orang. Maka ini persoalan kita ini. Tengok dalam bab kita ni, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam larang di sini apa dia? Iza qala ar-rajulu halakan nas fa huwa ahlakuhum. Bila kita kata manusia penuh habirah, hak betulnya saya seorang, maka kita telah merusakkan manusia. Ataupun dialah yang paling rusak, sebab itulah kita jangan bangga. Bab ini duduk dalam bab bangga diri. Bab dalam bangga diri, kecuali kita ni seorang yang diberi amanah untuk menyelesaikan masalah masyarakat. Kita dah cuba, dah nasihat, dah tazkirah, dah apa, orang tak dengar juga. Ketika itu kalau kita mengeluarkan keluhan, menasabah dengan dia. Tengok hadis. Jadi hadis ni kata apa? Sesiapa yang berkata semua orang dah rusak, maka dialah yang paling rusak. Hadis riwayat Muslim, riwayat yang masyhur adalah fathah ahlakahum, kalimah ahlakahum, dan riwayat juga dengan dhamma ahlakuhum, maknanya membinasakan atau dia yang merusakkan masyarakat. Qala An-Nawawi, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, larangan berkata demikian ialah kepada orang yang berkata begitu kerana megah dengan dirinya. Dia kata sebab bangga, itu larang. Merendahkan orang lain, itulah kita kata tadi, dia kata tu bukan sungguh tu, nak tunjuk dia baik je. Macam kita jalan-jalan tengok,
geng-geng kita ni orang kampung ni tak ada apa berlaku ni, punuh ayah ni habis dah. Kenapa? Dah rusak, kenapa kita tak pergi betul je? Dia bercakap. Itu dia panggil. Dan mengangkat dirinya melebihi orang lain, maka inilah yang haramnya. Adapun jika dia berkata demikian kerana melihat manusia tidak lagi berpegang teguh kepada agama. Jadi kalau kita berkata demikian, rusak adalah binasa. Kita bawa kitab, bawa hadis, bawa Quran, bawa apa ni tazkirah, ajar, tapi orang tak irau juga, tak mari kuliah juga, tak mengaji juga, hak mengaji pun tak solat juga, tak utuh aurat juga, apa nak kata? Melihat manusia tidak lagi berpegang teguh pada agama, lalu dia berkata demikian kerana bimbangkan mereka dan agama mereka, maka ini tidaklah mengapa. Tapi kita kena jaga, kontrol lah. Jangan kita kata tadi kerana nak sombong, nak tunjuk kita je warak, orang lain punah habis. Itu jangan. Tapi kalau kita kata kerana bangga, orang lain punah, saya je seorang yang betul, maka itu haram. Inilah tafsiran dan penjelasan para ulama tentang hadis ini. Antara ulama besar yang berkata demikian ialah Imam Malik bin Anas. Imam Malik kata apa? Iza qala zalika tahazzunan alaihim lima yara fi nas, yakni fi amri dinihim fala arabihi ba'san. Jadi kalau kita kata kerana memang kita sedih dengan suasana yang berlaku hari ini. Hari ini berlaku tak berlaku? Berlaku tuan-tuan muslimin dan muslimat. Secara realiti. Berapa dalam qaryah kita ni? Berapa ramai ada penduduk? Berapa ramai? Kalau yang mari solat jemaah saja, tak usah kata isteri bawa anak-anak, suami je mari, tak cukup masjid kita. Masjid ni tak cukup, masjid lain tak cukup, balasah kecil-kecil penuh. Tapi yang ada hari ni berapa orang? Itu satu. Kita ceramah tu ke, ya Allah tuan-tuan muslimin dan ibu bapa, suami, jagalah anak-anak perempuan, jagalah isteri, tutup aurat. Lepas tu sudah bercakap atas masjid ni, keluar tepi jalan jumpa dah dengan seluar ketaknya. Hak seluar ketak macam baru nakal tu. Nasihat sudah disampaikan, beri nasihat. Nasihat pula bukannya dekah bisik, kak pakai molek lah pakaian ni tak baik. Kita sebagai seorang muslimah, seorang wanita Islam, kalau pakai comel pun orang mari beli juga kedai kita. Tak, orang beli bukan kerana nak tengok seluar ketak. Jadi nasihat tapi tak era. Maka ketika itu kita boleh mengeluh di atas dasar kesihan belas. Kesihan di atas dasar fala arabi ba'san, kata Imam Malik, aku rasa tidak menjadi masalah. Wa iza qala dzalika ajaban bi nafsi. Tapi kalau kita katakan anak kita je betul, orang lain salah, maka itulah yang dilarang. Inilah pendapat Imam Malik bin Anas Al-Khattabi. Khattabi ni seorang ulama hadis, ada kitab dia nama Ma'alimus Sunan, syarah kepada Sunan Abi Daud, wal Humaidi wa akharun wa qad awdahtuhu fi kitabil azkar. Imam Nawawi kata, saya sudah terangkan cerita ini dalam kitab saya Al-Azkar, Azkar Imam Nawawi. InsyaAllah kita akan baca kitab Azkar. Bila habis mana-mana kitab nanti, kita akan sambung dengan kitab Al-Azkar, InsyaAllah. Pengajaran daripada hadis, larangan daripada mengangkat diri dan merendah-rendah orang lain. Jangan. Yang kedua, orang yang paling kuat mengangkat diri, maka dialah yang paling hina dan rendah di sisi Allah Azza wa Jalla, sebab dia sombong. Ingat tak dulu dalam hadis yang perbincangan yang lalu, ada seorang ini pergi nasihat ke orang. Solatlah. Macam mana awak ni tak solat? Nasihat tak dengar. 2 kali tak jadi, 3 kali tak jadi, akhir kali dia marah dah. Dia bersumpah, wallahi la yaghfirullahu lak, demi Allah, Allah Ta'ala tak ampun dosamu. Marah dah tu, sebab dia ingat dia tu hebat dah. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala beritahu bahawa aku telah ampunkan dosa orang tadi dan aku campurmu dalam neraka. Sebab dia bersumpah, ya ta'ala Allah, menyombong dia di atas Allah Ta'ala. Mana kita tahu Tuhan tak ampun dosa orang? Itu dilarang, jangan sekali-kali kita buat. Malam tadi dalam kitab Mukhtasar Imam Bukhari, dalam Kitabul Hudud, ingat tak? Bila Abdullah Al-Himar kan, kena sebat kerana minum arak beberapa kali, maka ada sahabat yang kutuk dia, sahabat yang maki dia. Nabi kata la tal'an, jangan laknat dia, jangan laknat. Maka Nabi kita larang. Sebab apa?
Nabi kata jangan sekali-kali kamu buka pintu syaitan untuk menguasai sahabat kita. Jadi kalau kita pergi sumpah orang ni, seolah-olah kita buka pintu syaitan. Jadi kalau aku ni dah rusak binasa, dah tak ada harapan nak jadi orang baik, biar tentu jahat selalu, sudah. Jadi syaitan terus menguasai dia. Jadi kita kena bagi harapan, tak apalah. Baru 3 kali saya nasihat awak tak dengar lagi, insya-Allah kita jumpa lagi. Sebulan 2 lagi saya jumpa, nak tengok juga awak solat. Itu baru betul. Tapi kalau kita mudah kecewa, mudah nak jatuh hukum, mudah nak mati stem kata orang, maka kita seorang pendakwah yang sangat kecewa, maka itu bukan pendakwah yang baik. Nah. Yang ketiga, kita tidaklah diperintahkan untuk menghina manusia, tetapi mengajak mereka ke arah kebaikan dan mencegah mereka daripada kemungkaran. Itu kerja kita. Yang keempat, berpandukan huraian ulama terakhir ini, terdapat juga 2 amalan yang sama tetapi dikategorikan dalam skop yang berbeza kerana qasad dan niat yang berbeza. Jadi kita kata manusia ni rusak dengan niat nak sombong, kita je benar, maka salah. Tapi kalau kita kata di atas dasar kasihan belas kita terhadap orang yang buat maksiat, maka ketika itu kita tidak dilarang. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita akan sambung dalam bab yang ke-280, larangan meninggalkan bertegur sapa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.